semalam kita dah sentuh mengenai benda ni. Kita ulang sikit. Salah konteks. Saya jumpa Bang Boy. Okey. Boleh belajar dengan Boy, Ustaz? Boleh belajar dengan Boy, sistem dia. Okey. Dalam trading, mana kita nak start? Okey. Tak salah kalau semasa anda menumpukan untuk belajar. Maksudnya belajar, ni bahagian belajar kepada benda di luar. Maksudnya belajar mengenai teknik, mengenai sizing position, belajar pelbagai teknik. Belajar sebanyak mungkin. Bila anda belajar tu jangan trade dahulu, boleh? Ni kita nak kaya saja. Jangan. Anggap dia macam anda nak mula bisnes. Boleh tak? Anggap dia anda nak melabur. Anda nak melabur kepada satu sistem. Boleh? Jangan trade dahulu. Kalau anda masih cari-cari, anda trade masih rugi lagi, berhenti trade. Berhenti dulu, boleh? Berhenti dulu. Orang lain akan cakap, trade kecil-kecil dulu. Saya akan bagi tahu, 10 sen pun duit. Berhenti dulu. Okey, apa yang kita nak buat? Okey. Apa juga yang anda dah belajar, teknik apa juga yang anda dah ada, tuliskan dia. Macam mana anda tentukan market type untuk teknik tu? Maksudnya market macam mana? Ini nota lama saya. Kita akan cover benda-benda ni nanti. Bulan 7 nanti kita akan masuk benda-benda ni. Ini benda lama. Ni cerita lama. Saya nak masukkan balik. Sebabnya ada orang yang tak dapat nak terima 3711. Saya faham. 3711 ni bagi mereka yang sabar. Ada orang yang tak dapat nak sabar. Dia tengok chart, dia nak tekan je. Okay. Yang pertama, tentukan jenis market yang sesuai kepada teknik anda. Maksudnya, test out teknik anda dekat demo, tengok mana yang senang profit. Bila anda ikut dia saja. Jangan pergi ambil signal lah, sekejap-sekejap. Anda syarat dia, teknik tu kena complete. Ada entry, ada SL, ada TP. Untuk anda nak test mana-mana sistem, dia kena complete. Teknik saya tak ada SL bang, buang. Saya bagi tahu sekarang, buang. Teknik yang tak ada SL, margin punya cara, buang. Anda nak test apa-apa sistem, dia kena complete. Dia sistem tu yang trade, bukan anda trade. Anda tak pandai trade. Faham tak? Anggap kita tak pandai, kita cuma ikut dia. Dia kata buy, kita buy. Letak SL kat sini, TP kat sini. Pakai. Okay? Anda tengok, basically, cara paling simple lah. Anda letak Bollinger Band. Bila anda pakai teknik tu, nampak macam nak buy, macam nak sell kan. Anda lihat kat mana dia senang profit. Adakah nak pasaran naik, dia senang profit. Pasaran turun, dia senang profit. Ataupun sideway. Lain kali, anda nampak jenis-jenis market tu, anda trade dia. Sepatutnya macam tu. Masalahnya ramai pandai trade. Dia buka chart, dia nampak benda yang tak nampak. Alam di sebalik mata. Aku sakit tekak ni. Faham? Ini antara paling senang adalah kepada Bollinger Band. Bollinger Band kita nak lihat momentum pasaran, kita nak lihat hala tuju dia. Basically guna default 20. Standard deviation 2. Tengah ni adalah moving average 20. Berapa jauh price tu lari daripada average dia, itu standard deviation. Bila price di atas ni, itu trending ke atas. Price di bawah daripada moving average, itu trending ke bawah.
Anda tengok mana satu yang senang. Of course, ini ada pecahan-pecahan dia lagi ya. Anda lihat kepada nota kita dalam siri pembentukan sistem dagangan. Ada pecahan-pecahan dia lagi ya. Fast market type, volatile market type. Kita belum sampai kat situ. Ambil yang simple dulu. Anda test pakai teknik tu, tengok mana satu yang dia senang buat duit. Anda nampak pakai tu, dan anda pakai teknik tu. Kaedah dia tengok satu atau dua time frame kat atas ya. Market type ni kena tengok 1 ke 2 TF di atas. Itu paling simple. Ada lain lagi, ada banyak lagi. Contohnya menggunakan linear regression. Linear regression ni support resistance lah. Anda lihat price tu tak break, tak dapat nak tarik. Linear regression ni tool dia, linear regression. Mana tool? Saya tak letak sebagai favorite, sebabnya kita gunakan sistem 3711. Mana linear regression kat sini? Okey. Regression kat mana yang anda nampak top and bottom? Paling simple adalah anda gunakan bersama dengan stokastik. Okey, anda tengok kat mana dia reset. Boleh Ustaz? Kat mana dia reset? Situ tempat anda tarik linear regression anda. The moment dia break, ini tengah buat correction. Nampak kenapa kita lukis dia sebagai A, B dan C Ustaz? Dekat weekly ni nampak. Dekat time frame kecil tak nampak. Ni tengah buat correction kan? Entah. Linear regresi linear. Satu, saya tak tukar benda ni kepada bahasa Malaysia. Satu, saya tak letak kan. Mula-mulanya saya nak letak dekat MT5. Regression channel. Regression channel. Dia tarik benda yang sama. Combine kepada paling low dia. Tu linear regression. Satu lagi tip dia. Kalau anda nampak yang berkeluk-keluk macam ni, itu lekuk satu. Kalau anda nampak price ni tak dalam satu tempat, tu salah satu lagi lah penggunaan linear regression dalam elite wave tapi tak apa, kita tak guna benda-benda tu. Okey, jadi kalau kita nampak ni trending cantik, jadi trending dalam kawasan linear regression tu, dan anda tahu ini adalah uptrend. Nampak ada low high, higher low, higher high. Ini bull market, bear market. Linear regression tu menuju ke bawah. Kalau tarik kat sini dia sideways. Diagonal tu lazimnya anda nampak dia duk lintas line tengah tu Okey. Ada banyak cara untuk tentukan, pilih yang mana anda senang nak nampak. Ni penggunaan volume profile. Ni session profile L market, P market, P shape. Ni tak payah. Point of control ni single distribution. Dulu saya cerita benda ni. Masalahnya ramai orang tak ada tool dia. Ni tool dia. Mana saya dah buang. Sekejap. Volume. Saya letak kat mana? Dalam one of the system lah. Ni sesuai dekat time frame kecil. Time frame M15. Dia sesuai guna benda tu. Apa jenis market yang anda tengah tengok sekarang? Kejap. Apa
nama dia? Saya tak ingat apa. Saya buang daripada situ. Yang dekat apa? Dekat sebabnya ni visible range. Okey. Visible range. Ni kat sebelah kanan kejap Bukan ni. Session volume profile. Ni session volume profile. Okey, ni dia. Dia diguna pakai dalam M15 volume profile. Saya tak nak orang confuse. Ni dah basically kita melihat kepada shape dia. Shape dia. Ini L shape. Ini L shape. Maksudnya lebih ke bawah lah Dan price close kat atas. Jadi kita jangkakan besok tu dan seterusnya price akan cari balik ke bawah sebab banyak seller trap dekat sini. Ini L shape. Ini L shape. Helmi. Helmi yang banyak guna dulu. Dulu saya banyak sentuh benda-benda ni. Ni sesuai bagi time frame rendah lah Ada nota full dia. The thing is, anda kena ada satu kaedah untuk tentukan apa jenis market tu. Apa jenis market tu saya tak nak sentuh tak nak sentuh sebab tak semua orang ada. Yes, sideways market dia adalah yang tinggi expectancy Ni semua ada double distribution, short P, shape ni apa yang kita jangka dia bergantung kepada macam ni kan. Ni kita jangkakan besok tu price akan jatuh balik. Dan kita cari kepada dia punya point of control dia. Apa yang, adakah volume tu tinggi kat situ. Kita tengok dia test, kita tunggu limit order untuk entry. Itu kepada time frame kecil. M15, M5, tu sesuai. Bila market tengah sideways dia cantik. Yang H4 daily dia sideways, M5, M15 dia cantik. Dollar dynamic dia cantik. Masa dollar dynamic dia cantik. Dekat indeks, dekat yen pair. Boleh? Ichimoku tu adalah satu complete system. Ichimoku. Sekejap. Ichimoku tu sendiri adalah satu sistem yang lengkap. Mana dia? Tapi kalau anda cuma gunakan Ichimoku indicator, cloud, apa semua tu, itu bukan Ichimoku keyboard. Itu indikator Ichimoku. Ichimoku ni, sekejap saya cari saya punya nota lama tu. Saya cari nota lama kejap ni market type analysis. Okey. Ni nanti saya kongsikan letak dalam ni lah. Ni nanti saya letakkan dalam nota kita. Boleh Rosdi? Ni nota lama ni. Tapi dalam English saya tak dapat nak translate dia. Compressed daily range. Apa benda tu? Okey, ni Ichimoku. Ichimoku ni benda-benda Ichimoku. Dia ada yang pertama, bila anda buat Ichimoku, dia ada 3. Yang pertama adalah kepada masa. Sama macam anda tengok Fibonacci tapi Ichimoku ni spesifik sikit. Sama ada kepada cycle tu, cycle yang sama. Maksudnya high low dia yang sama.
ataupun dalam series. Ni equal ataupun dalam series. Nombor-nombor siri dia, ni adalah dia. Iaitu Kihon Suchi, macam anda lihat kepada Fibonacci, ataupun equal cycle, Taito. Dia sama. Nanti saya letak dalam tu. Ataupun ada yang variation, ada Jugi dan juga Kakugi. Tak apa. Tak apa. Dia bagus. Dia bagus. Dia bagus. Nanti saya letakkan nota ni juga. Saya rasa nota ni ada kan. Nombor 2 adalah kepada ni soalan daripada ni tadi. Kenapa saya kongsikan benda-benda ni? Saya nak anda test. The best is, kalau anda baru nak belajar, kita dah sentuh dynamic, apa-apa teknik yang anda ada, nanti saya kongsikan nota-nota ni. Ni kepada market punya shape. Sama ada I, ataupun V wave, N wave, ataupun 5 yang macam saxophone, bukan saxophone, phone dah, megaphone yang terbuka. Itu 5 wave dalam Ichimoku. Ni semua Ichimoku. Ini lebih susah daripada hidden wave. Orang ingat Ichimoku ni benda ni je. Ini Ichimoku. Orang ingat ni Ichimoku. Itu indikator Ichimoku. Ichimoku tak simple. Yang kita biasa dengar adalah atas daripada Kumo ni. Ni kita cari buy. Bila crossing di antara Tenkan dan Kijun kan. Flagpole triangle. Itu tak ada apa. Yang Ichimoku ni sebenarnya dia adalah kepada konsep 5 ni. Yang pertama, equilibrium, persamaan dalam market, faktor time, simplicity, maksudnya simple. Kita tengok, kita faham apa yang jadi, dan juga kita berserah kepada apa yang kita nampak, serta kita tak terdedah kepada faktor-faktor luar. Tak kisah cerita market, itu free ya. Dan ada 3 teori dalam dia, time, wave dan juga price, projection ke depan. Jadi inilah benda-benda dia. Macam mana kita nak apply. Terus bingung nak apply Ichimoku. Saya pernah cerita benda-benda ni, tapi bila kita nak menggunakan, dulu saya apply Ichimoku ni dalam market dynamic. Kalau nak tahu, adakah US dollar dynamic tu kita menjangka momentum akan berterusan. Jadi apakah nombor siri dia? Adakah kita tengah melihat pada Kihon? Adakah kita sedang berjangka apa jenis wave dia? Ada 6 jenis wave dia. Ada 6 jenis wave dia. I, V, N, P, Y dan juga apa satu lagi S. S wave. Ada Fibonacci dia. Siapa kata dia ni? Dia tak simple. Lepas tu ada price calculation, V, E, N, N, T. Ni semua. Nanti saya kongsikan nota-nota ni. Demam. Dulu kita cover benda-benda ni, ingat tak? Saya nampak ramai orang pergi tarik handbrake ke. Semua ni ada. Siapa nak nota ni? Saya rasa saya dah ada kongsikan. Ni yang sama. E calculation dia sama. N dia akan sama dengan A, B, sama C dan D. Ini Ichimoku. Bukannya ini indikator Ichimoku. Ni bila kita nak entry, bila kita nak cari time sesuai. Tapi sebelum sampai time tu, anda kena faham apa market yang anda tengah tengok, time cycle dia, structure dia. Tak faham, tak apa, asalkan ada nota dulu. Ni lagi pening. Saya gunakan ini dahulu. Saya guna macam-macam untuk nak test market dynamic ya. Masalahnya, kenapa saya ceritakan benda-benda ni? Okey.
Memang pening. Sebenarnya dia simple je. Sebenarnya very simple. Dia sama macam anda tengok. Sebab Ichimoku tu lah saya menggunakan stokastik. Stokastik MACD. Dulu saya banyak guna MACD dalam cycle trading. Ichimoku boleh diguna pakai untuk memahami sama ada market sideways ataupun trending. Jadi kalau dia dalam Kumo, itu sideways. Ataupun sengkau dengan kijun dia tengah bersilang. Kalau kita nampak sengkau dengan kijun dia atas daripada Kumo, itu uptrend. Saya ceritakan benda ni untuk anda buat satu cara untuk memahami market type. Itulah Abad. MACD dan juga ni ada kaitan dan Ichimoku Sunbi. Kaedah pengiraan dia ada kaitan. Of course tak sama tapi ada kaitan. Yes, ada anda boleh gunakan itu untuk kita katakan kita dah nampak trend. Maksudnya atas daripada Kumo, bawah daripada Kumo. Dalam Kumo kita tak entry kan keyboard. Yang penting anda ada cara untuk tentukan market yang mana anda trade. Keyboard jangan buang benda tu, pakai. Kalau itu yang anda boleh guna dan anda katakan okey, dalam Kumo tengah jadi kan, Kumo cross, ini dah jadi hijau. Ini dah jadi hijau. Price pun dah cross. Kan? Price pun dah cross ke atas, turun balik. Dan anda tahu ini uptrend. Yes. Dan anda dapati dia punya ni pun makin lama makin kecil. Makin lama makin besar. Dan kita makin besar, makin kecil. Dan anda tahu bahawa trend ni makin laju. Sebab ini moving average je sebenarnya. Moving average je sebenarnya, EMA. Tapi yang penting yang saya nak tekankan kat sini, anda ada cara untuk tentukan market type. Dalam sistem 3711 kita gunakan Fibonacci dan shape yang kita jangka ke depan. Jadi market type tu dah ditentukan dengan shape yang berulang ataupun bentuk yang berulang. Satu saya pilih untuk gunakan Elliott Wave. Dia MA, betul. Dia MA je, kan? Apa Ichimoku? Kalau indikator dia, pergi tengok apa indikator dia. Ni buat dia ni je. Dia ada apa? Ichimoku, tengok. Ini semua adalah moving average. Ini semua adalah moving average. Dulu saya terangkan dia simple je, 9, 13, 26, 52. Itu je. Lepas tu buang dia punya ni. Tengok yang apa? Tengok dia punya, kalau tengok video lama lah, malas dia macam ni. Asalkan anda ada satu kaedah untuk menyatakan anda trade dalam market macam mana. Jangan semua market kontam. Faham? Joe. Seorang trader yang bagus, dia tak ada satu teknik je. Contoh, 3711, market sideways dia hancur. Saya tak pakai 3711 waktu market tengah sideways. Saya gunakan market profile, volume profile. Okey? 3711 cuma trade market trend. Itu je.
sen apa? Okey, itu yang pertama. Anda kena ada ini dahulu. Kalau tak ada, anda gunakan yang paling simple tadi, Bollinger Band. Boleh? Kalau anda tak ada, tak faham lah macam mana nak tengok teknik saya untuk market macam mana, anda guna Bollinger Band, pergi naik 2 time frame. Anda tengok kat mana yang banyak profit. Anda pakai teknik anda bila anda nampak market bentuk macam tu lain kali. Saya siap ada buku dia lagi keyboard. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau anda tak ada kaedah untuk menentukan teknik apa, teknik anda jadi, anda nak tahu dia jadi dalam market macam mana, faham tak? Mana kita pergi ni? Ni tadi slide mana tadi? Anda nak tahu teknik anda sesuai dalam market yang macam mana. Ini dia detail dia. Ni detail-detail dia. Adakah dia sesuai, ini guna BB ya. Ini kalau anda guna Bollinger Band. Ni nota-nota lama ni. Ni kat XM dulu. Tak ada pun logo ni lagi dah. Kita logo lain dah. Okay. Ni jenis-jenis dia. Sideway quiet, bear fast, dia merangkak dekat bawah BB ni, sideway volatile, bear fast, kembali kepada normal balik. Adakah teknik anda pergi 2 time frame 2 time frame atas, kat mana yang banyak profit? Yang masuk dia senang je profit. Mungkin teknik anda sesuai kepada market ni. Takkanlah kali anda tengok kan, dalam market macam ni banyak profit. Mana tahu, lain kali anda nampak BB macam ni, anda trade. Slide ni tak ada kan? Sekejap saya save. Kalau tak ingat, saya save sekarang. Dalam ekstra bagi dia save. Okey. Dah ada dalam tu. Sebab tu saya alihkan. Tapi sebab saya nak anda mula test sistem anda. Ni semua ada. Yes. Ni untuk regression channel. Ini untuk, semua tu ada dalam ni. Sekali semua dalam tu. L-shape semua ada. Market type semua ada. Tentukan jenis market untuk teknik anda. Ambil dekat sana nanti Badan. Okey. Anda ada cara untuk tentukan. 3711 kita tak pakai benda ni. Sebab kita markkan kepada mapping kita. 3711 dia cycle, dia lain. Dia tak sama. Anda boleh tengok, bila anda guna 3711, anda letak Bollinger Band ke, volume profile ke, ataupun kepada regression channel ke, itu ada 3 cara yang paling simple untuk nak tentukan market type yang mana yang dia senang nak buat duit. Itulah, saya lapar ni. Kau sempat Nabil. Okey, dah dapat benda tu. Ni langkah pertama yang anda nak belajar. Boleh? Yus,
Yus terus senyap. Bagi nota, dia terus buka, dia pergi print. Yus, mana kau Yus? Oh Yus, mana Yus pergi? Yus dia pantang, tapi saya suka orang macam ni. Dia akan cuba, dia test, dia tanya soalan, tak dapat, dia tanya lagi. Kecil hati lah. Tak apa Yus. Nak kecil hati apa Yus kan? Kecil hati merajuk, esok ada lagi. Mana Yus pergi? Yus, mana Yus pergi? Dia pantang lagi benda baru. Dia dah ambil printer, ink printer habis. Dia pergi beli ink printer. Jangan print color. Print hitam putih je. Ada. Aku tahu kau Yus. Okey? Dah dapat nota tadi? Happy? Malam ni semua tak ada bunyi. Mana pergi semua tengok nota. Ada nota baru. Lama dah nota tu. Tu 2017, 18, 19. Tahu. Saya tarik handbrake benda tu sebab saya dapati ramai orang nganga. Kita masuk dalam sangat, orang nganga. So, saya bawa 3711. 3711 ni, dia simple. Dia simple. Tapi anda boleh gunakan, tujuan saya ceritakan benda tu bukan apa. Anda semua ada banyak teknik. Banyak homework. Belum. Sebab itu saya tak nak cerita benda ni dulu, Yus. Benda ni nanti. Kita cerita benda ni dulu. Faham? Jadi, teknik yang anda ada sekarang ni, apa-apa juga teknik yang anda ada, banyak homework kan? Tak jadi weekend. Teknik anda yang ada sekarang ni, yang anda tengok history trade anda, kalau anda memang ikut dia, masalahnya kalau anda tak ikut. Kalau anda belum pernah buat, anda test dekat demo dulu. Pakai teknik anda trade, ikut letak entry, letak SM, letak TP. Pakai dia sebulan. Lepas tu anda tengok market type yang macam mana dia profit. Market type macam mana yang dia banyak rugi. Nampak market type tu anda tak trade. Kan simple benda macam tu. Faham? Macam 3711, masa market sideways, dia hancur. Tapi bila market trading champion. Satu pip dia pergi, satu pip dia pergi. Tapi masa market sideways, dah hancur, habis. Dari buat demo, ya. Kalau anda, the thing is, soalan saya Jo, adakah anda ikut betul-betul teknik anda? Jadi anda kena ikut The thing is, teknik tu kena ada entry, stop loss, TP dan kaedah manage yang berulang-ulang. Benda sama. Jangan hari ni trade macam ni, besok ada news lain pula trade. Tak ada. Kita test dia sama je. Boleh? Bila anda dah test benda ni, yang pertama tadi, ni sebenarnya rahsia kepada technical. Market type apa yang teknik anda buat duit? Faham? Anda cerita lah pumpang lah, 3711 lah, market profile lah, Ichimoku lah, crossover lah, apalah kan. Tapi anda sedang trade dalam pasaran yang tak kena. Anda sedang jual ais dekat Antartika. Siapa nak beli? Dia ambil kat tanah. Faham? Kau pergi jual cincau. Mana kena? Sakit tekak orang. Faham? Jadi market type, anda jual kain kan? Anda tahu masa raya tu sibuk. Anda macam tu. Boleh? Masin air laut. Faham? Jadi market type apa yang teknik anda kena? Anda nampak market type tu market anda punya. Anda trade market dia. Anda trade market dia, market yang kena kepada dia. Nampak dia, tu aku punya market tu. Yes. Sama macam ASB tengah bagi tinggi. Semua orang letak ASB. ASB tak bagi tinggi. Semua orang kutuk ASB. Sama lah. Betul tak Jo? Sama. Kita ni melapor pada sistem. Sistem tu kena masa bila.
Sebab itu tak ada teknik yang sentiasa buat duit dia. Tak ada. Perniagaan tak ada sentiasa hari panas, ada hujan dia. Sama. Masalahnya dalam otak ramai, dia cari teknik yang hebat. Macam mana pun buka cat, kita tahu nak buat apa. Tak ada. Faham? Ingat tak? Ada masa, ada trade kan? Anda buat apa saja senang. Tekan jadi duit, tekan jadi duit. Ada masa, ada tekan buy, dia jadi sell. Tekan sell, tempat ada tekan tu, tempat tu lah dia jadi resistant. Ada tak? Dia naik balik, lepas tu dia biru balik sekejap, lepas tu merah balik. Yes. Seorang trader yang bagus, dia faham dia tengah tengok market jenis apa dan apa sistem yang kena kepada market berkenaan, serta position sizing apa nak guna. Ni satu lagi. Sebab tu saya tak masuk lagi benda ni ya. Sebab apa yang saya nak anda buat sekarang ni, satu saya kongsikan tadi market type ya. Anda test out sistem anda sekarang. Test dia. Ada berapa tradable setup, multiple, expectancy, winning percentage untuk sistem anda. Lepas tu, ini buat dalam 1 ke 2 bulan. Buat dia. Kalau boleh, ini untuk intraday ya. Kalau boleh dapatkan dalam maybe 30 ke 100 entry dalam masa sebulan. Dalam masa 1 ke 2 bulan ataupun 3 bulan atau whatever. Lagi banyak data yang anda ada, lagi bagus. Anda cuma ikut teknik tu je. Dia kata buy, anda buy. Dia kata sell, anda sell. Buat dia dekat demo. Kalau anda seorang yang position trade ataupun yang swing, 30 entry. Dapatkan sampai 30 entry. Lepas tu anda tengok market type apa yang sesuai kepada dia. Anda dah dapat data ni. Ini yang kita buat masa bantap tau. Faham jo? Ini yang kita buat masa bantap. Ni daripada bantap. Saya cuba kongsikan dia. Ni yang kita buat dalam bantap. Dia bukannya cerita teknik pun. Dia suruh kita buat teknik kita. Kita pun ingat ikut masalah itu dah lah bayar mahal. Ada dah dapat teknik hebat. Dia cerita barulah kita, oh betul juga kan. Teknik, orang yang develop teknik tu, mungkin teknik tu sesuai kepada dia, tapi tak sesuai kepada anda. 3711 mungkin sesuai kepada saya sebab saya menunggu. Mereka yang buka chart tekan, itu sesuai kepada mereka yang menggunakan momentum indicator. Tu bila market pergi dia trade. Mantap. Faham? Jadi buat benda ni sampai bulan 7 nanti ya. Bulan 7 nanti anda dah ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Anda dah ada data-data anda sendiri. Bukannya tiru orang punya result dia bagus. Bukan. Anda kena pakai teknik apa yang anda dah ada. 3711 saya tak faham bang. Pakai teknik anda. Dalam proses, saya tak tahu. But sistem yang sesuai untuk sideways. Ada beribu teknik jo. Nah, kalau cerita teknik lah Mana ni? Nah, sini. forexstrategyresources.com. Pergi kat website ni, pilihlah mana satu. Ada beribu dalam tu. Ada beribu dalam ni. Pilih mana satu. Pivot ke, Bollinger Band, Forex. Ada beribu dalam ni. Scalping, binary pun ada. Ada beribu dalam tu. Cuma nak cari je. Ambil kau. Ini tekan satu ni ada banyak. Siap dia bagi indikator, ada siap bagi macam-macam. Dalam tu ada puluh-puluh lagi. Teknik semua bagus.
Asalkan lengkap. Tulis dia macam mana, ada pelajar pakai dia 15 minit, ada 5 minit. Semua ni. Regression channel. Semua ada. Forexstrategyresources.com. Semua bagus. Syarat dia, anda test dia. Lagi simple teknik tu dalam mata anda, lagi senang anda nak execute. Itu SQN. Nanti kita cerita pasal benda tu. Ada teknik yang profitable tapi susah nak trade. Ada teknik yang senang tapi dia tak profitable. Anda nak cari something yang tengah-tengah. Kalau boleh, ideal dia adalah ini ideal. Ini cerita bulan bintang. Ideal dia, teknik tu senang dan profitable. Ini cerita yang senang. Ni cerita profitable. Okey. Masalahnya kat sini adalah benda ni. Sama-sama. Kadang-kadang trader ni, manusia ni, teknik tu susah. Macam-macam dia nak kena tengok. Susah. Dia sebenarnya susah. Dia susah pun susah. Okey. Sebenarnya teknik tu susah. Tapi bila dia pakai, dia macam-macam nak tengok, banyak benda nak tengok kan. Dia teropong rumah jiran, dia tengok kereta, dia tengok burung terbang. Ini entry buy. Macam mana dia dapat benda tu, saya pun tak tahu. Yang penting lot size, teknik sendiri. Yes, pakai teknik anda. Sebab teknik ni tak menentukan anda profit atau tak profit. Yang menentukan jumlah anda profit adalah risk reward dan juga position sizing. Teknik tu cuma benda berulang. Faham tak? Jangan Pat. Faham tak AC Milan? AC Milan guna teknik sama. Kita entry sama. Seorang entry 5 lot, seorang entry 1 lot. Siapa banyak profit? Faham tak? Jangan Jo. Tapi orang duk cerita teknik siang malam. Bukan teknik. Teknik tu cuma benda berulang. Teknik yang tak profit, kalau anda kena stop loss banyak, tapi anda tahu dia punya nature dan anda naikkan dia punya risk reward, 9 kali loss, 1 profit, risk reward 20. 1/20. Anda masih profit. Faham tak? Nothing to do with teknik. Teknik cuma benda berulang. Asalkan anda faham pakai dia, faham cerita saya ni. Masalahnya siapa yang tahan 9 kali kena SL? Kacau jiwa kan. Dia duduk tenung. Dia duduk tenung sorang-sorang. 9 kali aku loss ni. Mana boleh? Tu satu hal lagi. Faham? Nothing to do with teknik, cuma benda berulang. Asalkan anda buat benda berulang, benda sama, anda faham nature dia. Yang menentukan anda buat duit, nothing to do with teknik. It's all to do with risk reward dan berapa banyak anda masuk, cara anda guna duit. Loss in a row tinggi, tetapi anda besarkan risk reward. Satu kali profit dia boleh cover 20 kali loss tadi. Kita guna 1.25. 5 minit lagi, alamak. Nampak? Nothing to do with teknik. Syarat dia adalah anda faham nature sistem anda. Ya, jiwa kalau kau tak terbenung kan. Entry je loss. Jadi ada orang yang sesuai kepada trading macam tu. Nothing to do, betul tak? Siapa nama tadi? Betul tak AC Milan? Kan? Mungkin ada teknik yang susah, tapi bila trader tu guna, dia profit. Senang lah teknik ni. Itu satu lagi lawak. Dia susah. Dia macam-macam. Dia tengok rumah jiran, dia tengok burung kakak tua, burung hantu, semua dia tengok kan.
Kan? Tapi bila dia pakai, dia profit. Oh, senang. Tiba-tiba tu nak senang. Ikut emosi. Itu kita tengah cerita macam mana nak kawal benda tu. Anda boleh kawal benda tu kalau anda faham sistem anda punya parameter estimate. Kemampuan dia. Anda tak melabur ASB, anda tak jangka untuk dapat 100% hujung tahun depan. Sebab anda tahu berdasarkan lama-lama dulu 5, 7%, 8% tinggi, pernah sampai 10.25. Anda tahu prestasi dia. Anda nak dapat banyak, anda kena letak banyak. Itu je. Jadi anda faham prestasi dia. Dia masalahnya baru belajar satu, dia terus hentam kat market. Untung hari ni, seminggu untung, minggu depan 2 minggu rugi. Teknik tu tak bagus. Terus tinggal. Itu masalahnya. Jadi apa yang anda buat sekarang ni, test out sistem anda. Nothing to do with teknik. Teknik semua bagus, asalkan dia lengkap. Anda test dia, ingatnya bulan 7 kita akan masuk dalam benda ni. Sekarang ni saya bunga-bunga ni dulu. Ada benda lagi yang anda akan gabungkan di antara dua ni untuk dapat SQN nanti. Kepada market type. Tu ultimate kita. Saya habis mengajar ni, saya tak nak mengajar. Saya bersara dah rasa. Boleh boleh. Bila kita masuk SQN tu market type, position sizing model, tu dah habis dah. Saya tak ada apa-apa dah. Dalam poket saya dah habis dah. Bulan 7 ada rumah. Sistem quality number je. Tapi ni bertahun-tahun saya nak cerita benda ni, Bat. Bat dah power dah tu. Dah boleh dah. The thing is, ada masalah ramai kita ni belajar macam-macam, tapi bila dia depan cat dia jadi orang lain. Faham tak? Faham tak? Dia cerita macam-macam, tapi bila depan cat dia tak pakai pun, dia pakai benda lain. Dia goyang lah, dia tutup lah, dia buat apa-apa kan, macam-macam. Aduh, 9. Mintakan XM. Kalau XM ada, banyak saya boleh kongsikan kepada mereka yang buat prop. Yang SQN tu ada dalam kan. Pergi Google, dia pergi chat GPT. SQN market type position sizing model. Lepas tu letak nama ni kat ujung dia. Anda pergi baca dia. Ni saya bagi clue dulu lepas tu ni satu lagi, seorang lagi. Ni dua orang yang saya banyak ikut. Satu lagi adalah saya punya partner. Sama belajar dengan Wan Tap dulu. Ni Ken Long. Ken Long bagus. Yang position sizing model tu, saya dengan Ken Long dalam satu group discussion kita orang buat. Kau boleh terus gali lagi dalam. Okey, anda pergi guna keyword ini, pergi cari. Pergi tanya. Saya tak tahu A9. Saya tahu ada deposit bonus, ada something. Anda pergi tanya dekat host kita. Ada promo. Elder. E-L-D-E-R. Elder. Bukan elder. Pergi cari siapa dia orang. Ken Long dia sama khusus dengan saya dengan Wan Tap tu. Ken Long, saya dengan dia. Dia sekarang ni jadi tenaga pengajar. Betul tak tahu masih ada lagi tak? Sistem quality number, market type, position sizing model. Tu benda-benda Dulu saya banyak cerita benda ni. SQN saya tak cerita. SQN kita sentuh depannya. Okey, dah masanya. So, anda sekarang ni test dia sehingga bulan 7 nanti. Okey? Ingat. Ni sebabnya saya cerita benda ni.
kita belum sampai lagi kepada topik position sizing model. Jadi nanti dah anda ada parameter sistem anda, nak tentukan macam mana anda dapat nak gunakan parameter tu, anda buat anda punya objektif dahulu, tengok keadaan kewangan anda dan anda pilih sistem mana yang boleh capai kepada masa trading anda. Equity yang anda ada, equity akan terbagi kepada actual dengan notional yang Yus tanya tu. Ada banyak lagi saya cuba kongsikan. Sebab itu 4 topik awal ni jangan miss. Besok kita sambung balik cerita ni. Labur dalam satu sistem, nampak? Labur dalam sistem. Dagang sistem anda, itu dia kita buat. Okey? Jadi itu saja daripada lepas ni, dan juga tanya Mel kepada promosi yang ada. InsyaAllah kita bersama lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.